minggu dalam minggu terakhir. Jangan nanti kakak orang tak tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, sebelum pada kita masuk pelajaran menjelas benda berlaku ayat hal lepas. Depan ni apa namanya, Minggu Malaysia. Minggu Malaysia 17 Januari. Ni Aziz akui cah keting. Ni muka depan. Ditulis oleh nama berapa, Rahana Muhammad Dahari, Menteri Besar Kelantan Datuk Ni Aziz hari ini secara terbuka mengakui wujud daya cah keting atau cantas-mencantas dalam PAS sehingga menimbulkan kepincangan dalam parti tersebut. Bagaimanapun, tengok perangai dia, bagaimanapun Bersih Ampah tidak menjelaskan secara mendalam sejauh mana seriusnya perkara itu sehingga menyebabkan beliau membaca doa khusus memohon perlindungan Allah supaya menjauhkan parti itu daripada amalan cah keting semalam. Semua kita Melayu bahasa darat. Orang Melayu ni darat. Dia berdoa hak tulur, dia mudah paktu hak tulur. Tak boleh lain sikit. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW dia ubah-ubah sama doa. Kalau doa ni makna minta. Benda yang kita nak minta kan terlalu banyak. Muka Tuhan tepat beripung segala rahmat, segala nikmat, segala apa, segala bala dia berlaku tolak, kalau nikmat dia berlaku. Jadi Nabi kita Muhammad SAW dia baca doa semua, dia berdoa semua. Nak makan ada doa. Dia doa tidak sebasa, tidak sekali dia. Macam-macam dia doa makan, doa nak tidur, doa turun tangga, doa naik tangga, doa naik kuda, doa naik masuk rumah. Doa ni minta. Jadi orang Melayunya doa telur. Doa keduri ada sejenis doa. Doa apa lagi? Pahmaya ada jenis doa. Tak ubah-ubah jepu dah pak tu. Tu kalau untuk lebar, kalau jari tak ketiga apa sekarang. Kewajipan saya ni ubah apa ni mentaliti ni. Nak tarik semula suasana yang ada zaman Nabi SAW seboleh-bolehnya, maka doa saya pun berubah-ubah. Kerana doa tu doa Nabi kita Muhammad berubah. Dalam banyak-banyak doa ni, doa kita baca minggu lepas. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa la tushmit bina a'da'ana wa la tusib bina asdiqauna. Hari ni nak baca lain pula ni, gegeh pula. Bahasa jenis orang makan ke plato sama bawa ikan teriak boyo lalu. Makan ke plato jok mudah faktua, bawa ikan teriak boyo. Begitu juga dia ni. Dia ni amat sebut Allahumma ighfir dhunubana. Hei Tuhan, ampun dosa kami. So, dia tak tu, tidak kata apa dosa banyak. Tak. Wastur uyubana, tutuplah kelemahan kami. Apa kelemahan banyak? Kita sebut. Wala tasub bina asdiqauna. Jangan kawan-kawan kami buat jahat pada kami. Jadi jahat ni terlalu banyak dia punya makna, termasuk cah keting.
Cakting tidak mesti ada dah pah, tak ada niat sikit abuk hamba sebut pahnya ada cakting. Cakting laki bini ada cakting. Apa itu dia pah apa? Laki bini hak cerah tidak cakting kan. Bini dengan timur ngorak dengan janak. Akhir sekali cerah, cakting lah tu orang ni. Tak sebut. Dalam syarikat kursi 4-5 orang, lama-lama bengkelak. Kenapa? Ada seorang orang cakting. Tak sebut pun. Sebut-sebut pah. Amnon tak ada cakting kau. Polah naik. Ngok naik waktu naik tu anak tok guru polah ni. Tu imam semaya, cia la sahabat tu imam semaya. Hari dia telek, hari dia heret tu untuk petangguh. Cakting lah panggil tu pun bapa tak tunjuk. Di Perak orang ngundi majoriti boleh kau pakat teh. Dia kira cakting lah tu pun panggil tu sebuah negeri. Dosa bukan ini. Apa perang dia ni amnum kamu ni nam. Nak amni kok mung lah, tapi jangan duk kena kau orang. Mu amnum buat bakalah, buat artikel sebut amnum. Pelik gapo ni aku duk sebut enggak lain mu kena kan. Bahasa nak menanem malah kau makan orang. Sudah makan dia orang tahu kulit muka tangga pula. Bahasa puang uduh. Ni Rahana Nabi Muhammad hari ni dia kena buat semula, kena minta maaf. Kau tak minta maaf, aku tak maaf. Akhirat kelak mau masuk neraka selagi tak ngaku. Tak minta maaf aku, tak minta maaf apa selalu. Tak senang kata wan dosa ni kita dengan Tuhan so, maaf dengan Tuhan. Kita dengan orang so kita minta maaf. Selagi kita tak minta dengan orang, kita mesti tak bisa syurga. Main-main nak jadi penulis sangat tak reti. Apa nama ni, wartawan, tok guru, apa ni, blogger, semua ni jenis orang yang berbentuk fikir orang supaya orang ni keluar daripada gelap pada cerah. Dia rasa dia tak fikir aku susah, dia fikir dia di sini nak jadi amin, jadi gay lah dia pada bukan nak orang. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa inna asyrafal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نوّر بكتاب بصري واشرح به صدري واستعمل به بدني وأطلق به لساني وقوي به جاني وأسرع به فهمي وقوي به عزمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat akhir, ayat 28. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا
yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sesungguhnya Allah mengiyakan rasulnya menunjuk dengan mimpi bil haqqi, membawa kebenaran. Atadkhulunnal masjidil haram, mimpinya itu sesungguhnya kamu tetap akan masuk ke Masjid Haram di Makkah insyaallah, aminin, dengan keadaan aman, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, sama ada kamu boleh menyempurnakan tahallul dengan cara bercukur ataupun gunting, memendekkan rambut. La takhafun, kamu tidak akan merasa takut. Fa'alima ma lam ta'lam, kerana Allah tahu benda yang kamu tak tahu. Allah tahu perkara yang kamu tak pernah tahu. Faja'ala min duni dhalika fathan qariba, maka Allah jadikan dekat selain daripada itu fathan qariban, kemenangan yang begitu sekali dekat. Walladhi arsala rasulahu bil huda, dialah orangnya Allah yang telah mengirim rasulnya bil huda, membawa hidayah, wa dinul haq, agama yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, dengan tujuan supaya Nabi Muhammad menjulang naik agama sebenar itu mengatasi agama-agama lain. Wa kafa billahi syahida, dan padalah Allah ini menjadi syahid, menjadi saksi. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah budak suruhan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi, tegas terhadap orang golongan kufur. Ruhama'u bainahum, sangat-sangat bersimpati sesama sendiri. Tarahum ruk'an sujada, boleh tengok mereka itu ruk'an, sentiasa rukuk pada Allah, sujadan, sentiasa sujud pada Allah. Yabtaghuna fadlan min rabbihim ridwana, bertujuan mereka bertujuan mencari anugerah daripada Allah, waridwanan, dan keredaan Allah. Simahum fi wujuhim min athari sujud, tanda mereka itu nampak di muka kesan sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil, benda ini adalah telah disebut dalam Taurat lagi beribu-ribu tahun dulu, wa mathaluhum fil Injil, dan benda ini disebut dalam Injil juga. Sejak daripada Taurat turun lebih kurang 3,000 tahun belum pada Nabi Muhammad lahir, telah pun disebut cerita ni, baik Taurat yang dipegang oleh Yahudi, Injil dengan Nasara. Kazara'in, ibarat benih tanaman, akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu, maka semakin lama makin kukuh, fastaghladha, akhirnya menjadi membesar dan gagah, fastawa ala suqih, maka akhirnya boleh bertegak atas batang sendiri walaupun dilanda oleh hujan, dilanda oleh angin dan sebagainya. Yu'jibu zurra', benda ini menimbulkan rasa kagum zurra' ke dalam penanam. Zurra' jamak pada zari', ada setengah qiraat sebut yu'jibu zari', dan ada juga qiraat yu'jibu zurra'. Liyaghidha bihimul kuffar, semua ini boleh menimbulkan dengki, dendam, marah dalam hati kufur, ulum kufur. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah janji kepada orang mukmin dan orang yang beramal saleh, janji pertamanya ampuni dosa, ajran 'azima, dan pahala yang cukup besar. Sadaqallahu al-'azim. Hari ini insyaallah tamatlah ayat daripada surah Al-Fathi, dan kita semua tahu dah hari itu, iaitu surah kita baca ni dipanggil surah Fathi. Inna fatahna laka fathan mubina. Fathi asal makna buka. Fatahtul bab arti aku buka pintu. Fathi makna buka. Buka sini sama ada buka pintu Mekah, pintu kota Mekah tu dibuka, atau maksud buka ni buka pintu hati. Pintu hati tu buka. Banyak orang-orang yang melawan Nabi Muhammad SAW terbuka, terima agama dia. Hatta bapa mertua sendiri Abu Sufyan juga yang begitu sekali menentang menantu dia pun akhirnya terbuka juga, terima Islam juga. Itu cerita mula kita sebut dah itu. Dan mimpi satu kau. Yang keduanya, Allah Taala beri mimpi ke Nabi kita Muhammad SAW.
Dan mimpi ni dalam hadis sebut ar-ru'ya juz'un minan nubuwah. Mimpi ni sebahagian daripada kenabian. Mana sebagian nabi ni diberitahu kepada dia bermacam-macam perkara melalui wahyu. Maka saluran wahyu juga kadang-kadang melalui mimpi, saluran ilmu melalui mimpi. Dan kita sekarang pun mimpi. Cumanya dalam ilmu mimpi ni lebih-lebih Al-Imam Hasan Basri rahmatullah alaih terkenal lah sebagai seorang yang pandai takbir mimpi yang sebut hari itu. Dia ada 3 jenis mimpi. Ada ar-ru'ya, ada bagai lagi. Ada mimpi karuk kita panggil. Ada mimpi kerana tubuh kita lemah, berletih, lapar sangat pun mimpi juga. Kenyang berdoa pun mimpi juga. Tubuh letih berdoa pun mimpi juga. Dan mimpi hak lagu ni biasanya tak betul, mimpi karuk. Mimpi yang paling baik sekali ialah mimpi hak kita bangun sembahyang tahajud, kemudian dalam keadaan kita ada sembahyang, kita tidur, dan kalau berlaku benda tengok bela-bela subuh je, biasanya mimpi ni mimpi molek. Kita bangun sembahyang tahajud, kita tidur dalam keadaan tubuh suci, belum pada subuh, kalau mimpi biasanya mimpi molek. So yang kedua, mimpi ni pula dia ada takbir dia. Dan Nabi Yusuf AS di antara terkenal di antara orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu mimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ini tuan-tuan baca surah Yusuf, ada ayat ni sebut. Nabi Yusuf ayat pada ayah dia Nabi Yaqub, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya ayah, amma mimpi tengok bintang sebelah butik capur dengan mentari dan bulan sujud pada aku. Ini Nabi Yusuf mimpi royak kaya dia Nabi Yaqub. Ayah dia jawab lagu mana? La taqsus ru'yaka ala ikhwati fayakidu laka kaida. Dia kata awas tak usah royaklah mimpi ni pada adik-beradik. Adik-beradik akan buat masalah pada kita, kata dia. Nabi aku erti dah anak dia Nabi Yusuf ni, budak ni satu hari nanti akan menguasai manusia. Bintang langit, matahari, bulan, mana satu apa nama ni kita panggil ni, apa kita panggil planet yang begitu sekali penting tunduk pada dia. Dan memang betul Nabi Yusuf ni nabi dan mempunyai masalah apa ni sejarah yang begitu sekali penting. Jadi kesimpulannya, bila kita mimpi dan kita berasa nak mimpi, kadang-kadang kita berasa ya Allah itu aku belah mana keadaan masa depan, kalau boleh bermimpi lah, tak apa. Kita mimpi, kita tidur, kita ambil sembahyang, tidur, baca-baca sikit, kita panggil baca ayat kursi, baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, alam nashrah. Kita tidur, baca ayat kursi 3 menit, bertip-tip kejam mata. Dan apa ni, lebih lagi bila kita bangun sembahyang tahajud, sembahyang sekadar-sekadar yang kita terdaya. Apabila mengantuk kita tidur, belum pada subuh, kalau tengah-tengah tu mimpi, bagus. Cumanya mimpi ni kadang-kadang dia mari hak betul. Mimpi orang mari, pagi esok ada mari semati. Kadang-kadang yang mimpi tak serupa. Hak kita mimpi lagu lain, hak jadi lagu lain. Dia mengikut kita mimpinya. Kalau mimpi tengok air, mimpi air derah, itu mimpi bagus. Kerana air ni kullu syai'in hayy. Wa ja'alna minal ma'i kullu syai'in hayy. Air ni aku buat sumber hidup. Jadi kalau kita mimpi air, biasanya kita dapat duit, dapat harta banyak. Mimpi terlepah, mimpi orang hamba kita terlepah, artinya kita terlepah daripada bahaya. Macam-macam takbir lah. Macam Amos sebut hari itu, seorang budak perempuan pergi mengadu hak kepada Hasan Basri rahmatullah alaih, bahawa dia mimpi berzina dengan orang. Dia berzina terlalu ramai, pas seorang berzina. Akhirnya Hasan Basri kata, tidak tarahmu mimpi lagu ni. Hasan Basri kata, tidak tarahmu mimpi lagu ni. Siapa dia mimpi lagu ni? Dia kata, apa? Dia kata, tidak tarahmu, kata dia. Dia pun balik, rupanya budak ni pembantu rumah bagi Siti Zabidah, isteri Harun Rashid. Jadi dia balik ke rumah, wayak kepada bos dia Siti Zabidah. Dia kata, Tok Guru kata tidak tarahmu mimpi lagu ni. Tak puas hatilah Siti Zabidah, dia suruh pergi pula, wayak aku tu juga. Dia kata tidak tarahmu mimpi lagu ni. Akhirnya ketiga dia pergi, dia kata betul Tok Guru. Dia kata tidak, hamba mimpi apa nama ni Siti Zabidah Harun Rashid, isteri Harun Rashid. Dia kata betul dia. Ni tarah dia mimpi lagu ni. Menandakan bahawa Siti Zabidah akan buat satu projek di Mekah ni, boleh menyenangkan orang, menyukakan hati orang. Iaitu dia panggil Ain Zabidah. Jadi Mekah Lala ni, kalau kita lalu nak pergi ke Mina berapa tu, kita lalu ikut tepi
mimpi jalan yang ada lagi Saki Baki benteng yang dibuat oleh zaman hari itu 1000 tahun hari itu Muhammad Rashid untuk salur air dari air hujan. Siti Zabedah buat projek, buat takungan, buat ampangan. Bila hujan turun dari takun situ, maka orang haji boleh minum, orang hari-hari boleh minum. Dia menyebabkan orang beratus ribu juta boleh minum. Betul lah. Jadi mimpinya zina, tapi takbirnya ialah kelazatan. Kelazatan daripada pertubuhan ini melalui takungan air yang dibuat Siti Zabedah radhiyallahu anha. Jadi oleh yang demikian para hadis semua, mimpi ni pakhlala ni pun berguna untuk kita. Cumanya takbir mimpi itu pandai-pandailah kita. Yang pentingnya Nabi kita sebut, bila mimpi nampak apa saja pun walaupun benda tu benda yang buruk, tapi kena ikhtiar supaya tidak mencemaskan kita. Iaitu kalau mimpi buruk, kita paling kiri ludah tuh 3 kali. Bila kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tuh ludah. Kalau mimpi itu benar tak molek. Kalau mimpi molek alhamdulillah, tapi tak saraya kat orang. Kita seorang boleh. Dan tak boleh buat hujah. Setengah orang tu dia setengah kadang-kadang penceramah kita suka juga sebut mimpi untuk guru tu, mimpi untuk wali ni berapa. Mimpi ni tak jadi hujah. Untuk kita seorang boleh. Tapi melaka benda ni boleh. Kenapa saya mimpi boleh? Tak boleh. Quran, hadis, ijma', qiyas. Inilah asas Islam. Mimpi tak masuk. Mimpi tok wali mana sekalipun untuk kita seorang boleh. Tapi untuk buat hujah pada orang ramai bahawa tok wali ni mimpi, tok wali sendiri tu betul kau tok wali kau tok wala tak juga. Jadi kena perhati sebab Islam ni terselamat daripada sebarang bid'ah dan khurafat kerana asas Islam ni kukuh, iaitu Quran, hadis, ijma', ya. 4 perkara ni boleh buat hujah. Lain mimpi ke apa tak boleh. Sekarang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi. Mimpinya ialah mimpi nak masuk Mekah. Dan boleh buat umrah. Nabi kita wayak pada orang ramai yang menyebabkan Nabi pun siap turun ke Mekah. Bagaimana kita baca dah hari itu. Bila sampai di Mekah, belum sampai ke Mekah, sampai di kampung Hudaybiyah. Dan tuan-tuan semua insya-Allah kalau pergi ke Mekah gak Tok Haji ni bawa dah kita ke Hudaybiyah. Ambo sampai ke Mekah gak biasa sampailah Hudaybiyah, ada masjid sebuah ya. Sampai sana Nabi kita berhenti persiapan untuk masuk Mekah. Sampai wakil kerajaan Mekah ketika tu yang dipimpin oleh golongan musyrikin, mari sekat Nabi, tak boleh masuk Mekah. Sekat. Jadi Nabi kata aku mari nak buat umrah. Baitullah ni hokmu dah aku, dah hak manusia tu yang buat bekas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni untuk aku. Apa duk larang? Bukan aku maknanya perang. Dan Nabi kata aku mari ni tengok kami beri aku bawa ni semua ada muallam. Muallam makna ada tanda. Ada orang Arab bila tekuk kambing ni ada benda duk gantung, maka dia tak curi. Dia tak sama, tak ropok, tak berapa. Kerana kambing ni kambing untuk Tuhan. Kerana kambing ni akan dibawa ke sana untuk disembelih sana sebagai korban ke sebagai apa semua sekali. Jadi orang tu tengok pun degil juga, tak beri juga. Tak apalah, akhir sekali buat perjanjian. Perjanjian ni nya kita baca hari tu jadi banyak berat sebelah. Bias kita panggil ni. Berat sebelah. Iaitu mu tak boleh masuk tahun ni. So, yang keduanya Nabi sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh tulis Bismillah. Kena kata Bismikallahumma. Allah nak apa dia? Allah. Jadi orang tu nya tak boleh sebut Allah. Apa nama ni? Ar-Rahmanir-Rahim maka tak boleh. Muhammad Rasulullah. Surah ni min Muhammad Rasulullah ila azim ila Suhail bin Amr. Tak boleh sebut juga. Kalau aku tahu Rasulullah, aku tak lawan juga. Katanya wakil Mekah, delegasi Mekah. Bunyi-guni mari akhir sekalinya Nabi terima. Dia terima inilah yang menyebabkan sahabat-sahabat Nabi duka cita, kecewa, marah-marah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dua sahabat yang dikira orang yang penting. Bini pun tak senang hati. Kerana Nabi sendiri buayak dia mimpi boleh masuk Mekah. Tiba-tibanya orang ni sekat tengah jalan. Arti kita ni tunduk pada kafir. Tunduk pada kafir. Tidak kita ni benar. Kafir ni tak betul. Maka kenapa kita tunduk pada hak salah? Nabi kata ana bin Abdul Muttalib, ana Rasulullah. Aku ni mu tahu bakal aku ni bakal Abdul Muttalib. Dia aku ni Rasulullah. Rasulullah maknanya jenis orang budak Tuhan. Bila Tuhan buat lagu ni, aku terima lah. Akhir sekali penting sekali yang sebut dia itulah. Nabi kita pusing sangat, serabut sangat, balik ke khemah dia.
jumpa dengan isteri dia. Dia bawa isteri Ummi Salamah radhiyallahu anha, ummatul mukminin. Ummi Salamah kata, ya Rasulullah, abang dia kata, kalau suruh orang cukup tak sih tak? Mungkin sendiri tengah badan tu ambil tukar gutik cukup apa nak kan kamu tu. Nabi kata terima dengan segala tenangnya, dan nama disebut hari tu orang tino ni hak kena ada hak berjuru, ada hak geligar kan. Memanglah sangat-sangat kita hargai. Dan sebab tu lah hamba letak nama apa ni, nama market Kota Baru. Market Kota Baru kita ni hari tu nama market Buluh Kubu. Tak ada memberi apa makna pun. Hamba tukar daripada market Buluh Kubu kepada market Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nak peringat balik mak kita, bonda kita. Kerana Khadijah ni isteri Nabi SAW, dan isteri Nabi tu dia ke ummahatul mukminin. Sebanyak mana mukmin dunia ni jadi mak berlaku. Melayu Muslim mak kita Khadijah, Cina Muslim mak dia Siti Khadijah, Afrika Muslim, India Muslim, Amerika Muslim, semua sekali mak Siti Khadijah berlaku. Jadi kita timbul balik nama ahli kubra besar isteri Nabi SAW, Khadijah. Jadi kesimpulannya hari ni kita baru jumpa ayat tu, ayat mimpi tu. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulul masjidal haram insyaallah amin. Sesungguhnya Allah mengiyakan Nabi Rasulnya tentang mimpi. Aku beri mimpi kamu hari tu, hai Muhammad, memang mimpi betul. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya. Sesungguhnya Allah mengiyakan, membetulkan Rasulnya tentang mimpi bil haqq, iaitu latadkhulul masjidal haram insyaallah aminin. Bahawa kamu tetap akan masuk. Latadkhulunna lam taukid, nun musaqqalah, tetap semua akan masuk Masjid Haram. Ayat ni turun waktu, surah ni turun waktu Nabi ada balik daripada Hudaybiyah balik ke Mekah, yang keadaan duka cita, yang keadaan kecewa, yang keadaan tak puas hati. Turun ayat ni, inna fatahna laka fathan mubina, ni menyebabkan Nabi pulih balik semangat, dan sahabat-sahabat Nabi pulih balik semula. Yang menyebabkan dalam perjanjian Hudaybiyah tu Muhammad tak boleh kitab damai. Ni kau penting sekali. Dalam 10 tahun ni kitab damai tak boleh perang. Ni satu daripada ban, satu daripada usul apa kita panggil ni, kandungan perjanjian dalam banyak-banyak kandungan ialah 10 tahun kitab damai tak perang. Jadi boleh jadi sahabat-sahabat Nabi tak berapa faham dah gitu, tapi Nabi sebagai seorang yang faqanah, orang yang cerdik bijaksana, hak ni aku nak aku nak tak perang, aku nak dakwah tak boleh, aku nak marah duk bunuh orang aku nak pergi ceramah tak boleh, aku nak usrah tak boleh. Jadi bila dalam akta, dalam perjanjian royak kata perang 10 tahun, maka tahun depan tu Nabi kita pergi semula boleh masuk dalam Mekah ya, monggo tak perang 10 tahun. Tahun yang kena berlaku Hudaybiyah. Tahun yang ketujuh Nabi pergi semula, boleh masuk semua Mekah dengan segala senang hatinya. Tahun yang ke-8 pakat pergi berlaku yang menyebabkan Fathu Makkah berlaku. Ni politik kita panggil surah Fathi ni. Perhatian semua, kalau kita orang politik kan, ni cerita politik Nabi Muhammad SAW 100% cerita politik. Lengan-lengut Nabi, leku hidup Nabi dalam politik, dalam jaga fikiran orang, dalam jaga hati pun orang, dalam jaga apa semua sekali. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang politikus. Dia cukup bijak fikir Nabi. Pada orang yang mengatakan agama lain, politik lain, itu beritilah bahawa Nabi Muhammad dalam surah Al-Fatih ini betul-betul nak hal Tuhan tunjuk bagaimana hebatnya politik Nabi Muhammad SAW. Tanda tangan perjanjian, dalam perjanjian itu tak disebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata apalah, buanglah Allah Rahman buang, tak apa, dia nak gitu lagi budak-budak tak boleh, tak boleh kandak dia teriak, tak sah weh. Orang kafir ni ibarat budak-budak, dia reti benda hak depan mata, hak akhirat dia tak reti, syurga neraka dia tak reti, dosa pahala tak reti, nak reti warna muka dia tak turut. Nabi Muhammad dosa pahala ni bukan boleh kerana ekonomi, bukan kerana demokrasi apa, tak, kerana kita turut Quran. Ada Quran dia hajar dosa pahala. Jadi pada perjuangan Melayu tu lah berhenti lah bobo lah mengarut ya. Melayu ni hak kita duk dengar kan hantu jebak. Kitab Melayu ialah Melayu tak hilang di muka dunia. Tu ialah kitabnya. Quran tak ada di hantu ada di Nabi Muhammad. Malu kok orang apa kita Allah Ta'ala beri agama dah pakai akhirat apa disebut Melayu ni. Sebut Melayu, Cina sebut Cina. Bila nak sah Cina sebut Cina marah. Tu balik ke apa sebab negeri lah marah. Kamu akan masuk Masjid Haram
InsyaAllah aminin, dengan penuh aman damai. Muhalliqin ru'usakum qasirin, kamu akhirnya boleh tahallul. Kalau semayang kita panggil wisalam. Bila masuk semayang, ujung semayang itu wisalam. Buat umrah baik buat haji, ujung dia ialah tahallul, kita panggil. Tahallul makna balik semula jadi orang halal, tidak ihram. Bila kita pergi ke Mekah buat umrah, kita makan ihram, kita panggil. Ihram maknanya muharram ke barang halal. Sebab kita semayang Allahu Akbar, takbir pertama kita panggil takbiratul ihram. Pakaian Mekah juga kita panggil pakaian ihram. Bila takbir Allahu Akbar, arti kita haram ke barang halal. Kecek sama kena halal, takbir semayang haram. Makan benda tu yang kunyak nasi, kau kunyak berapa halal, bila takbir halal haram. Paling kiri kanan sama kena halal, bila takbir Allahu Akbar haram lebih. Nak halal semula ialah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Begitu juga waktu kita duduk Mekah, waktu kita ihram. Pakai ihram ni nak buat benda apa ni, la rafasa wala fusuq wala sidal fil hajj, la rafasa wala fusuq wala jidal fil hajj. Tak boleh kecek buat, tak boleh mengarut, tak boleh mengorak, tak boleh buat benda yang menimbulkan balah haji, tak boleh. Kenapa? Walaupun belum pada ni halal berlaku, tapi bila kita makan ihram haram semua sekali. Nak suruh halal balik, kita buat tahallul. Tahallul kita panggil cukup pala. Bila kita cukup pala kau guting kau, jadi halal semula. Ini nusuk kita panggil. Nusuk dengan semayang ni, nusuk haji, dalam haji kita panggil nusuk. Dalam semayang kita panggil rukun 13 lah agama tu kita panggil. Sama-sama buat benda kita tak faham. Kita semayang rokok sekali, sujud 2 kali, apa sekali, tak apa. Kita buat oleh kerana barang ni sah mari para Nabi, sah dalam hadis, maka kita buat. Kita faham tak faham, peduli gigi lah. Tanda kita ni ta'abudan wa riqqan, tanda kita buat ni betul-betul jadi hamba abdi kepada Allah. Riqqan, dan tanda kita ni hamba betul-betul sebagaimana seorang hamba. Ni tak ada dah hamba ni zaman hari tu, belum pada Islam hari ni, jauh daripada zaman lagi memperang hak kalah jadi hamba aku kalah menjadi hamba mu. Itu perangai manusia zaman belum pada mari Islam. Bila mari Islam buang sikit. Jadi kesimpulannya, sebagaimana seorang hamba dia buat benda walaupun dia tak setuju, tapi dah Tuhan dia suruh, dia buat juga. Begitu kita dengan Tuhan. Kita dengan Allah ni hamba. Kita bukan rakyat Tuhan, bukan kita sistem dengan Tuhan, kita ni hamba Tuhan. Ikut dia suruh. Dia suruh sujud 2 kali, sujud. Dia suruh rokok sekali, rokok. Dia kata sembahyang zuhur 4 rakaat, nak buat 5 tak boleh. Maghrib 3, nak buat 2 tak boleh. Isya 4, subuh 2. Berapa 2? Tahu dah Tuhan suruh lagu ni. Tapi biar tentu benda ni mari pada Allah melalui Nabi Muhammad, maka kita wajib buat. Sebab itulah barang-barang yang kita mengarut sendiri ni kita panggil khurafah. Barang yang gaib tapi tidak mari dari Nabi Muhammad, kita buat juga, itu dia panggil khurafat. Orang Kelantan panggil kerapuh. Khurafat makna kerapuh. Barang kerapuh, barang tak ada gunung. Bulan-bulan Safar gini ni, orang Melaka mandi Safar, tak ada bala. Seperti ajar. Tak tahu, orang tua kata mengarut semua kali. Mengaruh, benda lagu ni mengaruh. Orang Kelantan sendiri zaman hari tu kalau kahwin kan, kalau kahwin kalau anak bosu mengandung, dia golek perut. Kalau anak dara baru mengandung, zaman hari tu dia golek perut, golek ambil wanya, tok bedan ambil wanya, buang habis segala sabut-sabut, golek. Berapa ni nak buat apa? Buat majar, mengarut semua sekali ni. Mengarut. Barang mengarut ni iaitu barang yang gaib, barang yang ujung jatuhnya kita tak tahu, tak boleh nak kaji dalam makmal sains, tak boleh nak bahas dalam cara akademik. Barang ni barang karut. Banyak lagi macam kita bila mayat tu atas rumah pasal nusuk buah jemorang, kali buah jemorang nusuk ni nak pelepas bala ke apa semua, ni pun mengarut berlaku ni. Ni alhamdulillah kita Kelantan makin kurang. Sekat kita mengaji Quran, sekat mengaji agama ni makin kurang, barang bid'ah pun kurang, barang khurafat pun kurang. Jadi Islam ajar pada kita barang gaib, barang ghaibiyat, barang gaib yang Nabi sendiri buat, Allah Ta'ala pun kata wajib kita buat. Kita faham, tak faham sudah pergi lah, asalkan kita tentu benda tu mari pada Allah Rasul. Supaya ni askar bari, anak-anak kita berlatih jadi askar, jadi bomba, jadi berapa. Dia jalan, dia panggil apa? Bari, kawak.
Dia kawat, jalan kawat ni tak sebab jalan ke Kedah dak, dia ada kaedah dia. Rembah kaki setara ni, akak tangan tinggi setara ni, tak boleh 2 diri 3 diri, tak boleh. Kita pergi Kedah lagu lain jalan, dengan kawat lagu lain. Kenapa buat lagu ni? Tak tahu, betul ketua suruh. Tanya ketua pula, berapa lagu ni? Tahu, tu aku suruh. Jadi benda-benda gitu tu benda ya, kadang-kadang atas dunia ni kita buat perkara yang kita sendiri tak erti, tapi dengan sebab tua suruh, dia betul dan benda tu bukan dosa pahala, tak terlibat dengan aku apa semua sekali, kita turut pergilah. Nak akak kerja kaki setara mana kocok bamilah, pergilah. Asalkan barang tu tidak sebut agama ajar ke berapa. Ini barang-barang yang untuk nak latih manusia ni jaga disiplin, jaga peraturan. Itu dulu. Fa'alima ma lam ta'lamu. Tuhan kata, aku tahu benda kamu tak tahu. Fa'alima ma lam ta'lamu, maka Allah tahu benda kamu tak tahu. Ni ayat sepatah ni berasa di kita bagaimana lemahnya kita. Tuhan mengaku alima ma lam ta'lamu. Tuhan tahu benda kamu tak tahu. Atas dunia ni kita mikir betul tak betul, tak betul lagi. Orang kampung mikir cara kampung, ahli sains mikir cara ahli sains. Dan kadang-kadang ahli sains mikir, dia kata ada hujah. Kenapa? Saya kajilah makmal begini. Waktu data begini. Tahu-tahunya 10 tahun, 20 tahun tarik balik. Banyak kajian-kajian sains, masalah ubat ke, masalah elektronik ke, ditarik balik daripada market. Kenapa? Dia kata ada side effect, ada kesan ubat. Banyak ubat-ubat makanan hayawan, banyak makanan hayawan yang dijual di market, kemudian ditarik balik serta merta. Kenapa? Mengandung itu, mengandung ini. Jadi setahu-tahu ahli sains pun ada juga benda tak tahu. Apa lagi, lebih lagi kita hak tidak ahli sains, makin lagi banyak hak kita tak tahu. Hak tahu yang ialah Allah. Allah tahu. Kenapa? Ya Allah alimul ghaib wasyahadah. Allah ni kita buat Tuhan ke dia kerana dia ni alimun khabir. Allah ni maha reti lagi maha bijak. Tak reti guna muka dia buat. Langit dia buat, bumi dia buat, pasir dia buat, oksigen dia buat, udara dia buat. Dengan sebab dia buat, maka dia tahu benda dia buat. Hak esok nak berlaku lagu mana, Tuhan tahu dah. Kita tak tahu apa pun, kita hanya pakai radar. Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Kadang kata nak ujian, kata baru tak ujian titik pun. Kenapa? Kerana radar tu dia boleh tengok benda-benda hak dapat dicermin dia je. Tak, hak cermin itu udara ke apa, macam waktu perang berlaku di Arab. Negeri Arab tahun 67 ke tahun 67. Ketika tu Malik apa ni, Raja Jordan tak mati, nama apa? Malik Hussein perang dengan Israel dalam 67. Dia kata dia nampak radar. Dan radar tu nampak. Aku duduk suka ke burung. Nampak benda radar. Aku duduk suka ke burung. Rupanya kapal terbang Israel, kata dia. Jadi setara raja, dia mempunyai banyak advisor dia, banyak mustasyar dia pun. Hak benda dalam radar tu tak dapat beri khabar yang betul. Ini ke pula hak tak ada radar, dosa pahala. Bukan ada radar. Kita nak suruh radar, dosa pahala. Tak nampak. Kerana benda ghaibiat. Dalam agama ni ada benda syahadah, ada benda ghaibiat. Benda ghaib, dosa pahala ghaib. Azab kubur ghaib. Nikmat kubur ghaib. Malaikat ghaib. Nafsu ghaib. Syaitan ghaib. Apa nama ni? Dosa, apa, taat maksiat ghaib. Bagai-bagai lagu ni mustahil kita dapat reti melalui fikiran kita. Mustahil. Kalau kita boleh reti, kalau manusia boleh reti benda-benda begini, tak payah tak nak kira Nabi. Tak payah tak nak latih Nabi. Nabi ni bukan seorang Nabi Muhammad dah. Jok yang Nabi ada, pak Nabi Nuh, pak Lan, beratus ribu Nabi-Nabi. Semuanya hak disebut dalam Qurannya 300 lebih. Hak tak rakyat ya. Apa ni? Banyak lagi. Ya, apa tujuan Allah Taala kira Nabi? Kalau orang reti belaka dah, tak payah Nabi. Jadi mau tak mau manusia mesti terima ajaran Nabi di samping kita belajar akademik, kita belajar apa semua sekali. Hak akademik tu kita buat cara akademik, tapi hak Nabi tak boleh tinggal. Itu kita panggil apa nama? As-sawabit, kau tetap kita mesti terima. Sebab tu orang yang tolak Islam ambil kebangsaan ni, orang yang fikir tak sampai sedekah. Fa'alima ma lam ta'lamu, maka Tuhan tahu benda kamu. Faja'ala min duni zaka fathan qarib. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengirim, yang mengutus rasulnya membawa hidayah. Rasul akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah. Hidayah ni benda tak nampak tengok juga. Hidayah mana tunjuk ajar, kita panggil tunjuk ajar.
Ambo sebut semua, kalau kita, orang tak biasa mai Kota Baru, dia mai Kota Baru tu bah, dia nak pergi dia buat pos, dia nak pergi ke Masjid Muhammadi, nak pergi ke Masjid Pelan Belaka, dia tak tahu. Dia kena panggil orang tahu. Dia buat taksi ke, polis trafik ke, dia kata cek, ambo nak pergi Masjid Muhammadi, mana kan? Jadi bila polis ni tak ada kerja banyak pasal dia ada ramai. Dia kata naik gini apa cik, naik tak kereta atau naik motor. Tu dia panggil polis ni hidayah, tunjuk ajar. Setengah lagi dia panggil taufik. Hidayah dan taufik, dua perkataan yang kata setengahnya serupa, kata setengah tolong. Setengah polis dia kata gini pak cik, ambo nak pergi atas pak cik tak boleh ni. Kerja banyak ni, budak-budak turun sekolah dah ni. Pak cik ikut ni, ikut kanan ni straight line, lepas tu ada bangunan tinggi tu, ya tu Masjid Muhammadiyah tu. Tu dia panggil hidayah. So lagi orang mengatakan hidayah taufik lain, dia kata gini apa je, naik atas kereta ambo lagi. Itu dia panggil taufik. Allah Ta'ala beri pada kita hidayah melalui Nabi. Kita nak buka kedai, kita nak berkahwin, kita nak cerah, kita nak berapa lagi dengan orang, kita diajar supaya istikharah. Istikharah, yastakhiru, istikharah. Istikharah ay talabul khair. Kita minta pada Ta'ala nak amalek. Kita sembahyang 2 rakaat, tabda'u Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqatika. Panjang doa, ya Allah itu aku nak minta hak molek kerana mu ni pandai, aku nak minta kederak kerana mu ni gagah kuasa, dan aku nak minta mewayat kat aku kalau benda ni benda molek, biar buka pintu hati aku buat, dan kalau benda ni benda tak molek, biar tutup pintu aku nak buat. Ini satu cara Islam minta hidayah pada Allah Subhanahu Taala. Tunjuk ajar dia, sama ada Allah Taala beri hidayah atau syaitan beri apa dia, beri ilham pada kita. Hati kita ni orang panggil, kalau stesen, kalau radio kita panggil stesen radio, stesen TV. Stesen TV dua kaca tu dia kirim gelombang pada kita. Gelombang radio mah kita tu alat jihad istiqbal, jihazul istiqbal, jihadul irsal. Di kaca dia panggil jihaz irsal, jentera pengiring. Dia gelombang mari. Atas TV kita lah juga. TV kita terima belakang. Orang duk main bola pun nampak TV kita, orang duk ceramah pun nampak TV kita, orang duk curi pun nampak TV kita apa semua sekali. Jadi TV rumah kita ni ibarat hati kita. Dalam tubuh kita ni ada qalbu. Qalbu diterima belakang. Hak Tuhan kirim pun, hak kita panggil hidayah, dia terima juga. Hak syaitan kirim, hak kita panggil waswas pun, terima juga. Jadi nak tentu hidayah ke ilham apa ni, godaan syaitan ke, inilah kandang pada ilmu, kandang pada hidayah, doa pada Allah SWT. Kita berdoa. Hak minggu lepas kita ambil sebutan ni, doa lah tu. Baki lagi wartawan nak akan ikut dia dalam dosa dia. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law kafa billahi syahida. Aku kira Nabi Muhammad sebagai rasul membawa hidayah dan membawa agama yang sebenar. Agama ni banyak. Dia tak ada manusia atas dunia ni hak tak ada agama. Pergi dah orang hutan sekalipun nak cari manusia hak tak ada agama, tak ada. Semua ada agama belaka. Baki lagi agamamu tu betul ke salah? Betul Al-Quran. Kalau betul Al-Quran, agamamu tu betul. Tak betul Al-Quran, salah. Kalau agama salah ni kita panggil budaya. Kita panggil budaya yang manusia Melayu, manusia India, manusia Inggeris. Tak ada manusia hak tak ada agama, dan tak ada manusia hak tak ada budaya. Kerana budaya ni warisan tok nenek lama. Beratus tahun, beribu tahun dulu lagi orang Melayu yang lagu ni Maka, orang Cina yang lagu ni Maka, hak tu kita panggil budaya. Mari kita Kelantan learn ni, kita tapih. Budaya Melayu hak lama kalau betul dengan agama, kita terima, terus tekalkan. Hak salah dengan agama, kita tolak. Bahawa kita kata menyanyi apa semua sekali lah, menyanyi ni tak ada orang hak tidak menyanyi. Orang Melayu Kelantan yang hari tu dia pergi kobar, dia bersiu, tek bersiu. Lepas tu dia ambil seluk lembek, dia petik jadi buat burung, dia panggil strolling ciu, bila kobar dia makan rumput, dia ting ciu. Jadi benda ni baik bangsa mana sekalipun ada menyanyi, ada kita panggil nyanyi, ada kita panggil nasyid, ada kita panggil marhaban, ada kita panggil baca Quran, ada kita panggil sallallahu selawat. Macam-macam nama yang dalam istilah kita Melayu ni, hak nyanyi, hak yang meleka ke kita tak boleh. Hak nyanyi yang naik ke semangat kita lagi lah. Nabi kita Muhammad SAW sebagai kita semua tahu, bila siapa di Madinah,
Orang Madinah tunggu kedatangan Nabi waktu hijrah ni 3 hari, 3 pagi tunggu. Pagi yang ketiga, Tok Guru di Madinah kita panggil Yahudi ni kata, orang mau mari, dia kata dia. Nampak jauh-jauh tenggelam timur di celah pasir ni. Orang Madinah sebut lalu tala'al badru alaina min thaniyatil wida'. Naik dah bulan bernama apa pahala ni, naik bernama di bulan bernama ni bukan sakit bodoh. Kita ambil daripada sahabat-sahabat Nabi yang tunggu Nabi di Madinah. Hari yang ketiga, tala'al badru alaina min thaniyatil wida', wajib asyukru alaina ma da'a lillahi da'i, ayyuhal mab'uts fina ji'ta bil amr muta'in. Ani nak gendang lagu mana, nak tiru lagu pada pasir ke, nak tiru lagu Mokyung ke, nak tiru lagu Menora ke, lagilah lagu tak apa, asalkan benda kita kata tu benda yang membawa pada semangat Islam, belum menimbulkan persaudaraan, menimbulkan rasa dunia ni sempit, akhirat luas, katalah berapa semangat sekali pun. Ya, sebab tu hamba nak kalau boleh apa nama ni dalam mula maklum biasa kita baca surat apa ni selawat-selawat maklum, ya kita kapung tak ketiga apa sekarang. Cuba terjemah kitab-kitab maklum tu dalam bahasa Melayu, dalam bentuk nasyid, dalam bentuk syair, dalam bentuk yang boleh menaikkan semangat kita. Jadi kita baca Arab yang kapung tak ketiga apa sekarang tu, akhirnya hanya boleh makan nasi sepinggan. Itu ialah nak perut kenyang, iman kita duk lapar betul. Jadi cuba kita ubah terjemah ataupun kata Arab sepatah sebut Melayu sepatah. Kata Arab sepatah macam tala'al badru alaina min thaniyatil wida'i. Bawa sisu dengan Melayu dan naik dah bulan daripada ujung mata apa ni, wajib syukur aina, wajib syukur pada kita. Jadi benda-benda gini perlu kita buat apa panggil proaktif, kalau kita panggil ni apa ni, biar ada benar-benar berubah daripada zulumat ila nur, pada gelap pada cahaya. Tak boleh jadi cara kalau kita sendiri tak faham. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Tujuannya supaya Muhammad ini, Rasul ini yuzhira. Yuzhira maknanya azhara yuzhiru, melonjak naik, junjung naik. Zahara yazharu makna zahir. Azhara yuzhiru makna muzahirkan. Makna Nabi Muhammad ditugas untuk muzahirkan. Muzahir makna barang tak zahir tapi diminta zahirkan. Tak zahirkan apa? Kerana jahil, kerana orang marah, kerana tekanan, kerana fitnah, kerana dengki, kerana berapa. Jadi segala tekanan, segala dengki, segala berapa ni benda ni berat. Nabi kata julan juga. Lalu Nabi mati dah tengah 1000 tahun. Kewajipan kita umat Nabi Muhammad julan naik Islam. Tidak julan naik Melayu dak, julan naik Arab dak, julan naik Cina dak, julan naik Islam namanya. Wakafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Rasul makna utusan. Allah tu Allah lah. Nabi Muhammad ni orang yang aku lantik menjadi Rasul aku. Benda apa aku nak royak ke muhim manusia, aku royak Muhammad. Benda apa hak molek, hak aku nak kata molek, aku royak Muhammad. Hak nak kata uduh, Muhammad. Apa saja benda aku kata kepada, hak nak kata kepada manusia, aku kata kepada Muhammad. Kita orang Melayu terima Islam 500 tahun dah ikut ceritanya. Bapa kita jadi tak mahu pada Nabi Muhammad ajaran Islam. Hanya semata-mata tu putih. Semalam membaca buku Qardawi. Dr. Yusuf Qardawi. Tiap-tiap malam Jumaat membaca buku Qardawi. Malam Khamis membaca buku Qardawi hak mari negeri kita kan, dalam seminggu, dalam sebulan lepas. Dia diberi hadiah tokoh Ma'al Hijrah. Kita dia lah mau baca semua pun. Dia mau kamu tak pernah menghijaunya. Aku mau marah. Tok Guru aku memberi hadiah. Ada jadi. Allah. Qardawi kata punahnya orang Islam, baik Arab baik Melayu baik Indonesia baik, punahnya kerana kita termakan apa ni, fitnah daripada mustakmir, daripada penjajah. Penjajah kata ad-din selasa biasa. Agama tak ada hubungan dengan politik. Orang putih kata agama lain, politik lain. Orang Melayu kata lagu tu juga. Ya Nabi Muhammad kata lagu lain. Tapi dia orang putih kata. Maknanya kita macam kita tidak buat Nabi ke Nabi Muhammad. Buat Nabi ke orang putih. Tapi mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang mau kata nak ngomong kata lagu ni lagu asyhadu anna orang putih Rasulullah. Aku saksi bahawa orang putih Rasulullah. Tebal kata Muhammad Rasulullah. Berkata pakai dia pakai orang putih. Ini susah.
Kata lagu tu marah. Tok guru aku mau beri hadiah. Tok guru pondok aku tak bubuh ISA. Nah, dosa kena tanggung. Allah. Dan kita ada rancangan agak jadilah bulan ni insya-Allah ada muktamar agung PAS Malaysia ni buat di Kelantan. Amawaya ni hok rancangan baru, mudah-mudahan jadilah. Bulan ni insya-Allah muktamar agung Malaysia seluruh PAS Malaysia ni buat di Kelantan. Dia amawaya kau selesainya kita buat gini ya. Belum pada muktamar, kalau muktamar ni hari Ahad tu hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu tu sebulan belum pada muktamar ni kita kirim buku Qardawi kepada orang tertentu. Kirim pada YB Ling Kuan Yin, kirim pada YB Bala Subramaniam, kirim pada apa ngeh berapa semua sekali ni. Kita kirim dah ke buku ni. Sebulan perlu beratu kita kirim buku Qardawi ni, hok tulis hok terjemah ni. Lepas berarti kita wayak ke dia, hari bulan sekian tuan-tuan semua dijemput mari Kelantan untuk buat ulasan buku ni. Tengok. Biar orang Cina ulah buku Qardawi. Belah orang Keling India ulah Qardawi. Belah orang Melayu hok tak ngakaton ulah buku Qardawi. Ulah buku, bukan buku ni Aziz tak, buku Qardawi. Dia nak kata gua nak kawin. Tu dia. Bengai dia maunya. Anda sangat beri hadiah Qardawi. Patut saya dengan buah dia. Lah hidup balah Qardawi dengan Mufti Azhar. Ustaz khabar kemarin sebut Mufti Azhar sokong KJMC buat benteng besi di antara sempadan Mesir dengan Gaza. Qardawi kata tak boleh, ini merosakkan banyak kau lah, merosakkan buah lapar apa semua sekali. Jadi di antara dua mufti ni balah. Hak ni mufti kerajaan, hak tu mufti orang Islam. Mufti kerajaan tu kerajaan dia boleh piti. Tak sokong dia, tak boleh piti. Dan dalam ayat kita baca gitu ya, waktu Nabi kita nak keluar ke apa namanya ke Mekah Hudaybiyah ni, ramai orang tak lagi mukhallaf makna orang tertinggal, orang yang ditinggalkan oleh. Jadi bila Nabi balik, orang tanya syaghalatna amwaluna wa ahluna, ya Rasulullah aku tak diturutmu ni kerana masalah harta benda, masalah anak pinak, masalah ekonomi kita panggil. Jadi masalah ekonomi ni disebut oleh orang munafik yang tidak bersama dengan Nabi. Paklala ni pun orang hok tak tahu Islam ni, orang tak pitih ya. Curi nak pitih, dua dadah nak pitih, rasuah nak pitih, tak tahu Islam pun nak pitih juga. Telah yang berlaku. Boleh pitih pas masuk neraka. Berapa curinya? Benda hujah dalam Quran sebuah ni semua sekali hujah golongan Islam. Tak ada seperti titik dalam Quran ni untuk hujah bagi golongan sekular. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan aku kata Allah. Aku sengaja lantik dia jadi Rasul. Dia daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh, terus ke Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ini Rasulullah. Dan kita ni pas sembahyang kita baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikati wa rusuli. Lepas pada biasa kita baca ayat ni ya, lepas sembahyang amanar rasulu, Rasul sendiri beriman bima unzila ilaihi min rabbi. Sebanyak mana ayat tu dari langit, orang yang pertama beriman ialah Rasul sendiri. Wal mu'minun, dan juga orang mukmin. Dia tak kata orang Melayu wiun dah. Orang Melayu Islam tapi mukmin ke tidak? Tu tanya dirilah. Kalau kita beriman bukan sekat Islamnya, maka kita disebut al-mukminun. Kalau kita Islam je tapi ma'uzimir rabbi, hak Tuhan turun dari langit kita tak percaya, maka kita jadi orang Islam ya, tak jadi mukmin. Yang akhirat kelak masuk syurga ialah muslim yang mukmin. Hak muslim saja tidak mukmin tak masuk syurga akhirat kelak. Sebab tu dalam Quran ada sebut sama. Dalam Quran dari awal sampai ke akhir hanya ada ya ayyuhallazina amanu. Tak ada ya ayyuhallazina aslamu, tak ada. Ya ayyuhallazina amanu, hey orang mukmin. Melayu mukmin, Arab mukmin, Inggris mukmin, Amerika mukmin, Afrika mukmin. Hei orang mukmin. Kerana orang mukmin saja orang layak cakap dengan Allah Taala. Dan Allah Taala layak cakap dengan manusia mukmin je. Tidak manusia Melayu saja, tak, Melayu yang Muslim yang mukmin. Jangan main kan.
walladzina ma'ahu asyidda'ul kuffar rahama'u bainahum. Pertama Muhammad Rasulullah. Ni kalau kita ayat ni Muhammad Rasulullah ni kita panggil kad kenalan lah. Muhammad Rasulullah ni kita panggil pasport kad kenalan. Kalau kita disekat polis tengah jalan, cek kita kad. Nah, kad ni kita bisa cukup. Melayu kau kita ni, Thailand kau kita ni, berapa Vietnam kau kita ni, kad ni cukup. Kita boleh kenal, polis boleh kenal, oh dia ni orang daripada China, orang ni daripada India, orang ni Inggeris, orang ni itu. Kenapa? Kad. Dia ni ada kad, my kad, apa ni, kad Bistari ke berapa, tahu berlaku hutang banyak mana dia bank, berapa kali berapa, semua ada berlaku lekat kita. Ini begitu juga Muhammad Rasulullah ni kad kenalan. Muhammad ni bukan sebagai orang ni, Rasulullah. Ni bodoh aku Tuhan kata. Rasul mana? Orang suruhan. Allah. Sekali dia panggil Rasulullah, sekali dia panggil Abdullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Waktu Nabi kita Muhammad dibawa naik ke langit, dia sebut subhanalladzi asra bi'abdihi. Dia tidak sebut asra bi Muhammad. Sebut aku naik hamba aku, bodoh aku ke langit. Bak tu lah ni orang Kelantan ni lah, satu benda orang Kelantan ni yang dipanggil hamba, kecik hamba. Hamba nak pergi, hamba nak tu, hamba nak ni. Hamba. Boleh jadi perkataan hamba ni apa ni, serapan daripada perkataan abdu. Abdullah, hamba Allah. Abdul Rahman, hamba Tuhan Rahman. Abdul Wadud, Abdul Aziz, Abdul Mustaqim. Abdu ni mana hamba. Jadi oleh kerana Kelantan ni dia asuh dengan agama, maka orang Kelantan bila bercakap pun bercakap hamba. Dia tak kata saya ni sekat mari sekolah ya. Dia kata hamba. Lolo ni apa hamba berkecik hamba sedap benar. Kalau hamba boleh berkecik sebut hamba, pasal puas hati. Sebut saya ni berasa tak no, berasa saya hamba. Hamba ni cara kita orang Kelantan ni apa nama ni, duduk terdidik dengan ajaran agama. Hamba. Ikut suruh gapo muka kawan hamba. Dia tu pun hamba juga. Tak apalah hamba pergi. Tak apalah hamba terima kasih. Jadi perkataan hamba ni hamba duk fikirnya serapan daripada ajaran agama yang mengajar manusia supaya berhamba pada Allah. Jadi bila kita sebut hamba, macam kita ni hamba Tuhan. Pada tu hamba Tuhan tak juga nak kawan dengan kita hamba Tuhan, dia mau hamba Tuhan juga. Baik dia mau polis, baik dia mau SB, baik dia mau apa, hamba belaka ya. Sama-sama masuk kubur belaka. Asyidda'ul kuffar, tegas dengan golongan kafir. Rahama'u bainahum, apa kesian belas sama sendiri. Rahama'u bainahum, kesian belas sama sendiri. Ajaran Nabi Muhammad supaya kita sama-sama Islam. Sama Islam, sama umat Nabi Muhammad ni kesian belah. Melayu, kamu Cina, kamu India, kamu asal kamu ni Muslim, maka kita mesti rahim, rahmat, kesian belah. Dia nak siapa umat kita wajib kita jamu dia, wajib kita layan dia, wajib kita sepenuh hajat dia. Kita panggil dhaif. Nabi kata bila tetamu datang rumahmu, maka wajib atamu ra'i padan-padan dengan kebolehanmu. Hak patut pergi makan, hak patut jamu nasi, jamu nasi. Hak patut jamu teh, jamu teh. Kita Kelantan jam hari tu pergi ke rumah kak, ambil kat sirih spiok. Sirih spiok ni ada orang Kelantan hormat tetamu dia. Sirih spiok. Lepas tu ikat ayam bawah rumah, kiok ayam. Kenapa? Jam orang datang. Ini ada jam hari tu. Dia mudah-mudahan kekal terus menerus. Tarahum ruka'an sujada. Dia boleh tengok orang ni rokok sujud. Jadi kita panggil walladzina ma'ahu ni, makna Muhammad Rasulullah tu kak kenalan Nabi Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu ni semua ni kenyataan orang bersama dengan Nabi Muhammad. Kita lah ni walaupun dah tengah 2000 tahun dah, tapi kita tak mengaku diri kita ni umat Nabi Muhammad. Kita tak panggil umat Melayu, kita panggil umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita berkahwin, kita baca kitab malam kemarin itu, bila berkahwin niat dalam setubuh tu nak meramal ke umat Nabi Muhammad, bukan sekadar nak meramal ke orang Melayu, meramal umat Nabi Muhammad. Dan Muhammad ni mukasirun bikum yaumil qiyamah katul umam. Nabi Muhammad kata aku bangun kubur akhirat aku bahasa megah kerana ramai umat aku. Banding umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi lain, umat aku ramai sekali. Umat aku ni kalau kita jadi orang Islam, kalau jadi Melayu tak jadi apa. Akhirat kelak lenggok-lenggok yang Melayu ni tak jadi buat apa. Kalau dekat lenggok-lenggok tak apa, sumat neraka. Simahum fi wujuh min athari sujud. Tanda boleh tengok tanda orang ni di muka, kesan sujud. Tanda orang Muslim ni, umat Nabi Muhammad ni ialah nampak di muka.
muka di muka ni kan hok titik itan daya ko, kenapa banyak ahli tafsir sebut tidak. Hok kalau kita ganyi sujud atas lekuk daya kita tu tanda juga, tapi tidak maksud hok tu. Tidak maksud hok tu tanda di muka. Tanda di muka ialah tanda merendah diri, tanda baik hati, tanda tidak kena. Dia muka-muka dia ikut ilmu apa dia panggil ni, memperasak ke berapa nama. Muka dia bagi pak, dia belah pak, dia bagi pak gitu. Dan orang yang ngaji ilmu gua ni, dia boleh cek. Waktu ambo Azhar lagi, apa nama ni, Mahmud Anqad rahmatullah alaih, seorang penulis masyhur. Dia buat buku mengenai dengan orang tangan dan air muka, orang muka. Ambo tinggal bukan tu Mesir. Nak balik biar takut serabut duk pakai tengok orang tangan demu pula. Orang tangan atas dunia tak ada orang sama ramai orang serupa dengan orang tangan. Siapa dunia semua mengaku cat tangan ni benda apa dia identiti manusia. Lah ni pula DNA pula. Tak apalah. Yang pentingnya sebagaimana orang tangan tak ada orang serupa, muka kita tak serupa. Orang erti benar sebagaimana orang yang erti tapak tangan dia boleh baca mu ni bini mu lagu ni untuk laki mu lagu ni pitih mu banyak ni harta banyak ni sudah ni dia boleh baca betul tidak tu dia punya pasal lah. Dia kata sepuluh kita tengok pohon kayu bila pohon kayu bunga beliau kata dia tahu dia tapi kepada orang biasa dia kata leh ni kemarah mari hujan lu habis dia. Jadi begitu juga orang tangan berapa orang tangan kanan dengan tangan kiri tak serupa lek kanan lain lek kiri lain. Hak lek kiri ni hak asas. Hak lek kanan ni dia berubah sama. Kan hak ni jom pegacok lah, pegang cereng gapo berubah sama lek kanan. Lek kiri nak tetap. Sekadar mau baca tak setanya bola-bola panggil tengok tangan ambo tu. Nyapi pula. Ada kata muka ni leceh. Orang yang benar-benar takwa pada Allah, kita boleh cari muka dia. Kalau kita ni puasa pecam kita boleh cari dia ni tak menipu orang ni. Kerana air mukanya bukan ni. Dan Nabi kita Muhammad SAW di antara orang yang pandai baca muka orang. Kita banyak dalam hadis. Kita dalam hadis sebut sahabat-sahabat Nabi tanya Rasulullah. 2-3 orang apa ni tanya soalan yang pertama, soalan yang sama tapi jawapan lain. Ayul amal afdal ya Rasulullah? Ayul amal afdal ya Rasulullah? Mana amal yang terbaik? Seorang sahabat Nabi tanya amalan mana terbaik? Nabi kata birrul walidain, buat baik ke mak pak. So, mari orang lain pun tanya waktu juga. Dia jawab lagu mana? As-salatu li awaqtiha, semaya awal waktu. Tak serupa jawab tadi. Mari orang lain tanya waktu juga. Jawab lagu lain pula dia kata al-jihad fi sabilillah, perang sabilillah Allah. Orang lain ni ahli tafsir, ahli hadis tanya kenapa jadi begini? Jawabnya kerana Nabi ni pandai baca muka orang. Kau bahasa ni bahasa berlaku mak pak ni. Amalan yang terbaik sekali mu ni pak mak pak. Kau bahasa ni bahasa berlaku. Amalan yang terbaik orang tu pergi perang. Menakut sangat. Ni terletak atas bijaksana. Kita ibu bapa kau cikgu kau berapa biasa dia reti muka budak-budak pasal pelawak dia reti budak ni pelawak ni. Dia reti baca. Cikgu hak bahasa tua sikit hak lama-lama duk main dengan budak-budak kecil dia boleh baca kadang. Orang politik kita juga ambo tahu. Minta sedekah berapa dia ni cat dadah ni minta piti dengan aku. Ada piti dia rokok, tak ada piti minta aku menatang ni. Kadang-kadang minta piti yang baca betul. Lari nyok-nyok kali cuba kita. Cat dadah ni. Allah abdi sekali wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir dzunubana kullaha wa hitun ampun semua dosa kami. Diqqaha wa jillaha, dosa kecil baik, dosa besar baik. Wa awwalaha wa akhiraha, dosa yang kami buat zaman muda-muda dulu ke dosa yang kami buat zaman tua ni. Wa alaniyataha wa sirraha, dosa yang kami buat secara terang-terangan dan dosa yang kami buat secara sulit-sulitan. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Wahai Tuhan, bukalah pintu hati kami dan juga buka pintu hati kaum masa kami supaya dapat dimasuki oleh kebenaran. Wa anta khairul fatihin, kan kamu sebab biar orang buka pintu hati manusia.
Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam, wahai Tuhan babaslah kami daripada azab neraka jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama, kana azab neraka jahannam terlalu amat tu. Inna sa'at mustaqarran wa muqama, kana azab neraka jahannam tempat yang paling buruk temu keadaannya, tak dapat tangguh oleh manusia. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi fajma' bainana wa bain nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan, kamu satu hari nanti kami yakin kamu akan himpun semua manusia di seluruh dunia pada mahsyar, maka tolonglah himpunkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tak kenal Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tak kenal kami. Kau tidak adakan tolongan kamu ya Allah. Nabi Muhammad tak kenal kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin.